Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Sejahtera. Alhamdulillah sihat sejahtera semua. Amin. Boleh mula tak? Boleh Tuan Guru. Boleh Tuan Guru. Kita start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. صلى عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الأكرمين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada malam ini dan waktu ini kita berkesempatan sekali lagi di dalam ruangan kuliah Maghrib online. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan daripadanya, ampunan bagi kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah pergi, anak isteri kita, kaum keluarga kita, moga-moga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesihatan yang berkekalan di dalam limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan limpahan rezeki daripada Allah kepada kita semua, dan dalam masa yang sama kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada wabak penyakit dan huru-hara yang kita tak nak mengenai kepada kita. Insya-Allah mudah-mudahan dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemegahan dan keagungannya. Jadi yang keduanya, kita bersyukur kepada Allah taala kerana kita berpeluang mengikuti kuliah pada malam ini. Moga-moga saudara-saudari, tuan-tuan semua, sahabat-sahabat dikurniakan oleh Allah taala terang hati, dikurniakan oleh Allah Ta'ala rasa gembira. Kerana walaupun kita tak dapat berkuliah di masjid ataupun di surau, maka kuliah ataupun pengajian ilmu kita. Kalau biasa kita pergi ke masjid, orang rumah kita tak dapat nak pergi kerana urusan rumah tangga, maka hikmah daripada tak boleh kuliah di masjid surau, maka sekeluarga boleh menatapi, boleh mendengari pengajian agama. Moga-moga
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah kepada kita semua dan bertambah ilmu kita hendaknya, insya-Allah. Pada malam ini kita menyambung kitab Pelita Penuntut. Malam besok insya-Allah kitab baru, iaitu kitab Miftahul Murid, berbicara kisah ilmu tauhid ataupun sifat 20. Link admin dah bagi. Dah bagi link untuk malam besok insya-Allah. Kita ni link ni sama Zul. Seterusnya sama. Sama. Untuk perhatian juga, link untuk kitab Pelita Penuntut yang sama. Begitu juga dengan kitab Miftahul Murid yang sama juga. Jangan di-delete lah. Cuma saya bagi iklan tu sebagai ingatan kepada kita, tarikh-tarikh yang berkenaan. Dan juga admin ataupun urus dia kita, Saudara Zul dan Hafizul akan mengantar ulangan beserta dengan gambar saya, beserta dengan gambar kitab dan beserta dengan link sekali lagi. Terima kasih kepada admin kita dan urus dia kita. Begitu juga terima kasih kepada saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang tak jemu-jemu nak menyertai kuliah kita 4 malam. Kuliah kita 4 malam, hari Ahad, hari Rabu, hari Isnin, hari Jumaat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu kepada kita untuk kita beramal, untuk bekal di usia kita di dunia, dan mudah-mudahan manfaatnya kita akan terima di akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Muka surat 5. Kita sambung daripada galakan-galakan ataupun motivasi daripada pengarang ni. Dia kata kita ni naklah belajar ilmu fiqh. Naklah belajar ilmu fiqh. Di samping itu dia tak sebut ilmu usuluddin, dia tak sebut. Kerana tunjangnya kita mengenal yang kita sembah. Arti katanya kita mengenal di dalam akidah kita Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang kita sembah. Lepas itu syariat Islam itu datangnya daripada Allah Taala dan dibukukan ataupun dikanunkan, iaitu ilmu, dari sudut ilmunya dipanggil ilmu fiqh. Ilmu fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, itu rubuk fiqh. Makna ruang lingkup ilmu fiqh sepatutnya kita memahami. Dia kata memahami ibadat, kita nak buat begitu begini, muamalat, interaksi sama kita jual beli apa gitu gini, munakahat, nikah kahwin dan seterusnya, jinayat, hukum hukum kehakiman syariah. Jadi dia suruh kita belajar ilmu fiqh supaya kita pandai apa yang kita nak buat, kita tahu apa yang kita nak buat menurut syariat Islam. Itu peri penting. Sebagai contoh, di dalam kita memahami ilmu fiqh. Saya contohkan semayang. Semayang ni kita tahu rukun 13. Tahu tak? Rukun 13 rukun semayang. Tetapi permasalahannya kita tak tahu hakikat rukun 13 itu. Niat, berdiri betul, takbiratul ihram. Dalam kitab dia ada sebut. Syekh dia sebut Syekh Abdul Rashid Al-Banjari. Syekh Abdul Rashid Al-Banjari, dia menyebut faedah rukun 13. Rukun 13 itu mengaji fiqh. Syarat apa begitu begini, rukun 13 kita nak semayang tu. Seperti mana dalam kitab Kifayatul Ghulam, dalam kitab Hidayatus Sibyan, dalam kitab Bidayatul Mubtadi. Itu kita belajar. Menadah di masjid,
Hidayatul Subyan di pekan ni surau Taman Perdana setiap hari Sabtu. Lepas itu Kifayatul Ghulam Masjid Pulau Serai setiap hari Jumaat. Lepas itu apa nama ni, Surau Jambu. Surau Jambu kita mengaji Bidayatul Mubtadi, Khamis malam Jumaat. Jadi kita tahu rukun yang berkait dengan rukun sembahyang, tapi kita tak tahu hakikat faedah rukun 13 tu. Rukun 13 tu dia kata niat. Niat makna kita masuk dalam sembahyang. Itulah nak mengaji fiqh. Mengaji fiqh hakikatnya kita tahu, bermaknanya rukun 13 tu 1111, rukun 13 tu lepas itu kegunaan ataupun dalam kitab ni disebut faedah rukun 13. Saya ambil contoh satu, niat. Niat ni dia khabar sini memeliharakan tubuh daripada dunia datang kepada akhirat di dalam kuburnya. Itu niat. Maksudnya kalau kita nak urai 3 hari 3 malam tak habis lagi. Disebut dalam kitab ni. Makna niat tu, niat kita semayang Allahu Akbar tu. Niat dalam hati. Aku semayang pada maghrib kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Makna memeliharakan tubuh. Dia ada prinsip dia. Dia ada prinsip dia. Macam dalam musalli. Dalam musalli tu, Syekh Daud Patani, kita mengaji musalli tu dia khabar, apabila kita rukuk, maka berguguranlah dosa kita terjatuh. Sebahagian dosa kita tu jatuh. Lepas itu apabila kita sujud, makna habis dosa kita itu jatuh. Rupanya Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani itu bukan sebarangan. Dia sebut mafhum hadis. Mafhum hadis di dalam kitab Mishkat. Di dalam kitab Mishkat, makna hadis Nabi. Riwayat saya tak ingat Tirmizi ke ataupun Bukhari, boleh refer kepada Mishkatul Masabih. Dia kata bila kita rukuk tu berguguran dosanya. Syekh Daud Patani tak sebutkan hadisnya. Kalau kita mengaji tinggi lagi, mengaji hadis, nescaya kita akan bertemu dengan hadis di dalam kitab Mishkat. Rasulullah bersabda, maknanya apabila kita rukuk tu berguguranlah dosa. Begitu juga dalam kitab ni, dia kata niat kita semayang ni memelihara tubuh kita. Memelihara tubuh kita. Maksudnya kita semayang tu mengelakkan diri kita daripada dibakar oleh api neraka. Sebab kita semayang. Sebab itu kita semayang. Maknanya memelihara daripada api neraka tubuh kita tu daripada dunia hingga ke akhirat. Lepas itu berdiri betul. Berdiri betul. Meluaskan tempat dalam kuburnya. Itu hakikat berdiri. Qiyam. Hakikat berdiri maknanya apa nama ni, meluaskan tempat dalam kubur. Itu peri pentingnya di dalam kita mengaji fiqh. Di samping itu kita meneliti apa nama ni, manfaat daripada tersirat amalan-amalan yang kita buat. Itu sebagai muqaddimah pada pengajian kita yang lepas. Maknanya dia sebut, dia suruh mengaji fiqh. Lepas itu bila kita mengaji fiqh ni, kita tahu apa begini-begini, maka susahlah syaitan nak menggoda kita daripada silap. Kita silap, kita boleh sujud sahwi. Contohnya semayang, kita teragak-agak 3-4. Kalau kita mengaji fiqh, kita ambil 3, lepas itu tambah serakaat lagi semaya isyak, serakaat lagi, makna semayang 4 rakaat, maka disunatkan kita sujud sahwi. Itu kalau reti fiqh. Kalau tak reti fiqh, maknanya 3-4 lantaklah. Yang penting sudah semayang asar. Kita ambil ringan. Berkenaan dengan itu, di dalam hukum fiqh menjelaskan, maksudnya kalau kita ragu, ambillah yang kurang. Lepas itu tambah, lepas itu kita sujud sahwi.
sekalipun dah 4 rakaat sembahyang asar tu. 4 rakaat sembahyang asar itu. Begitu juga sembahyang lain. Itu peri penting belajar fiqh. Seterusnya pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan demikian juga. Dan itu ataf. Demikian juga. Pengarang ni nak kabarkan penting juga. Penting juga, yakni seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati. Jadi bab fiqh satu. Kita dah faham peri pentingnya mengaji fiqh. Peri pentingnya mengaji fiqh. Kita nak tahu syarat rukuk apa begitu begini supaya ibadat kita tu sah, amalan kita tu sah. Kita mengaji fiqh. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dipanggil rubuk fiqh. Lepas tu dan demikian juga, makna perlu juga kesenyambungan daripada kita mengaji fiqh itu. Dan demikian juga seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati. Ilmu kelakuan hati ni ilmu apa? Cuba jawab. Tasawuf. Ilmu tasawuf. Kita ni bila belajar ilmu tasawuf pakai selipar lain sebelah. Itu ilmu gila namanya. Kalau belajar ilmu tasawuf tak bekerja buat, itu ilmu sewe namanya. Lepas itu kalau belajar ilmu tasawuf pakai baju sebelah lengan pendek, sebelah lengan panjang, itu majnun. Ilmu tasawuf ni kita khabar aksesori. Aksesori bukan ilmu luar biasa, bukan ilmu tasbih pergi pekan sehari pun ikan sekilo tasbih subhanallah, sawi sekilo subhanallah. Itu mere namanya. Kalau nak bertasbih pun kita duduk di tempat khas. Janganlah ke pekan sehari pun bertasbih, bawa tasbih. Lama orang khabar kita tak sihat. Makna ilmu tasawuf ini ilmu kejernihan jiwa. Aksesori nak melawar. Rumah kita lawa dah, rumah batu. Jadi tak bercat. Jadi kita cat musim-musim berkurung ni, PKP ni tak ada benda kerja, pejabat tutup, kilang tutup, apa pun tak kerja, maka kita mengecat rumah kita pun lawa. Itu aksesori. Di dalam agama kita ni aksesori. Itu disebut aksesori. Maknanya kita wajib belajar juga. Wajib belajar juga ilmu kelakuan hati, maknanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Wajib juga belajar dan mengetahuikan sekalian perangai-perangai. Jadi sekalian perangai-perangai itu ilmu tasawuf juga. Perangai-perangai itu ilmu tasawuf. Contohnya, tuan-tuan sekalian, kitab Hidayatus Salikin. Ini. Hidayatus Salikin. Tu dia. Kitab Hidayatus Salikin. Contohnya. Lepas itu contoh lagi kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati. Contohnya kitab Kitrul Ghaisiyah. Kitrul Ghaisiyah. Ilmu perangai-perangai. Maksudnya kitab tasawuf. Kitab tasawuf yang mana ilmu tasawuf ini berdasarkan hadis dan ayat Quran. Kitab tasawuf ni Penawar Bagi Hati, Hidayatus Salikin, lepas tu Tanwirul Qulub, lepas tu Kitrul Ghaisiyah, lepas tu Siyarus Salikin, lepas tu Tajul Urus, lepas Ihya Ulumuddin dengan syarah-syarahnya sekali, lepas itu Minhajul Qasidin, lepas itu Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi, As-Sadatul Muttaqin, kitab-kitab besar-besar, Madarijus Salikin umpamanya. Jadi ilmu yang berkait dengan perangai-perangai. Jadi kalau dalam kitab Hidayatus Salikin ni, di dalam kitab Hidayatus Salikin ni, dia pecah kepada beberapa bahagian.
ilmu perangai ni. Ilmu tasawuf. Yang pertama sekalinya berkenaan ta'at zahir. Ta'at zahir. Fizikal kita membuat ta'at. Itu semayang hukum hakar. Ta'at zahir. Lepas itu dia kategori yang kedua maksiat zahir. Maksiat zahir. Lepas itu kategori seterusnya maksiat batin. Lepas itu ta'at batin. Itu di dalam kitab Hidayatus Salikin. Ta'at zahir. Lepas itu maksiat zahir. Lepas itu maksiat batin, ta'at batin. Tu ilmu perangai. Jadi kita nak sebut maknanya peri penting di dalam mengkaji ilmu tasawuf. Jangan dikesampingkan ilmu tasawuf itu. Sebab itu saya katakan tadi ilmu tasawuf ini menjernihkan. Ilmu tasawuf ni ibarat tubuh badan kita. Kalau misal tak ada, kalau kita cukur misal, cukurlah sepenuhnya. Ini dok cukur misal, sebelah ada misal, sebelah tak ada misal. Itu ilmu tasawuf ni. Ataupun misal macam Hitler. Macam Hitler sini saja. Tak comel. Mana style orang tua-tua dulu, maknanya macam Hitler lah. Sini. Lepas itu kita cukur bulu kening kita, lawa. Kalau orang laki-laki cukur bulu kening, mesti kita, tuan-tuan tak percaya, cukur bulu kening, pagi esok kita berjumpa di bandar. Maknanya saya tengok tuan-tuan semua muka lain sebab cukur bulu kening. Kalau orang perempuan cukur bulu kening ni tak molek juga. Perbuatan mencukur bulu kening ni tak kena. Kalau orang yang mengaji agama tak kena mencukur bulu kening ni. Lepas tu dia cukur, dia ambil pensel 2B. Dia lukis. Pensel 2B. Jadi tak kena mencukur bulu kening ni. Biarlah bulu kening ada, biarlah. Jadi dia nak pensel 2B tu lawa sikit, tak berapa kena. Lepas tu dia buat taik lalat sini. Kalau musim hujan semalam kau tengok ada taik lalat. Rupanya hari ni tak ada pula taik lalat palsu. Itu ilmu perangai, aksesori ilmu tasawuf. Lepas itu umpama pemurah. Ilmu tasawuf tu umpama pemurah, orang yang pemurah, sama ada dengan manusia, apatah lagi sama ada dengan binatang. Pemurah binatang maknanya kucing datang ke rumah dia dibagi makan. Pemurah pada manusia ni lagilah tuan-tuan pun tahu, tak payah saya cerita. Pemurah maknanya kita ni ringan tangan. Nak bersedekah lah. Cakap mudahnya, nak bersedekah ringan tangan. Apa jua bentuk sedekah, tidak semestinya duit. Apa bentuk sedekah. Sedekah. Pergi ke masjid, dia masuk air sebabnya orang nak minum lepas kuliah, jemaah minum, dia masuk air. Sedekah juga, sedekah kudrat, sedekah tenaga. Lepas itu sejadah bengkok-bengkok, dia betul, kita sekarang ni sejadah masing-masing. Itu hikmah COVID tu. Bawa sejadah masing-masing. Kalau tidak sejadah masjid tu 10 tahun dah tak basuh. Itulah pakai sejadahnya. Maknanya orang
tak ada nak sedekah, ambil sejadah tu bawa balik ke rumah. Kalau dia bawa balik, tak pulang selalu. Itu letihnya. Tidak. Dia ni makna pemurah. Tuan-tuan faham pemurah ni? Tidak kenal warna sedekah apa begitu begini. Cik rasa apa gelap sangat Cik Mat? Padang lampu ke kampung sawah? Cikgu Mat kampung sawah. Tu. Lepas itu penyayang. Penyayang begitu juga. Tuan-tuan faham, penyayang. Penyayang budak-budak, penyayang dengan haiwan, kucing, penyayang semua sekali. Penyayang, sifatnya sifat tasawuf itu. Sifat tasawuf. Lepas tu penakut. Penakut artinya berani. Penakut dan berani. Itu sifat perangai. Penakut, berani. Kita ni takut nak nak melawan perintah Allah. Lepas itu kita berani nak membuat amalan-amalan. Masya Allah, Cikgu Mat mengisap okok. Asap sampai ke sini Cikgu Mat. Lepas itu takabur. Takabur tu sombong. Lepas itu merendah diri. Perangai juga merendah diri. Lepas tu iffah, yakni terpelihara daripada yang haram-haram. Iffah ni mengawal diri dia daripada buat benda-benda yang haram. Kita tak mahu buat benda-benda haram. Benda-benda yang bercanggah, benda-benda yang bertentangan dengan agama. Itu tasawuf. Perangai. Perangai kita ni, manusia ni, perangai luar lain, perangai kita lain. Itu tak boleh kontrol perangai. Perangai luar, perangai dalam. Kita sepatutnya perangai baik ataupun perangai apa namanya iffah, memelihara daripada membuat perkara-perkara yang diharamkan. Sama ada nampak ataupun tak nampak. Jadi kita tuan-tuan sekalian penuh. Line kita penuh 100 orang peserta. Alhamdulillah. Tahniah kepada tuan-tuan yang berpusu-pusu dan juga berlumba-lumba untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan melebih-lebihi yang ditegah. Perkara-perkara yang ditegah, makna melebih-lebih sangat, itu perangai. Lepas itu dan foto tu. Dalam kitab Jawi itu berjimat. Berjimat-jimat. Perkataan sebelum itu tak ada. Ain, ta. Perkataan sebelum itu tak ada. Cumanya berjimat. Berjimat. Faham? Dan tak tahulah kok kitab tuan-tuan ada perkataan sebelum berjimat ni. Dan berjimat. Itu dia. Sebelum itu tak ada perkataan. Maknanya perlu dipotong. Dan berjimat dan lainnya. Berjimat tu maksudnya berjimat cermat, kita qanaah, dipanggil qanaah dalam ilmu tasawuf. Boleh? Berjimat sahaja, perkataan berjimat di dalam kitab Jawi. Ke ada perkataan sebelum itu? Tok Guru khabar dulu. Perkataan mana? Tak. Bukan. Dan berjimat. Dan berjimat. Dan lainnya, contoh-contoh lain. Jadi nak sebutkan perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab ni, maksudnya ilmu yang berkait dengan tasawuf. Ilmu yang berkait dengan kejernihan jiwa. Ilmu yang berkait dengan akhlak. Ilmu yang berkait dengan moral. Kita ni moral. Maknanya luaran kita, dalaman kita.
zahir kita, batin kita. Sebab itu sebenarnya di dalam ibadah sembahyang itu mencerminkan kelakuan manusia. Bila kita menghadap Allah, Allahu Akbar, maknanya muqaranah dalam hati itu. Allahu Akbar, kita sebut dengan lidah kita, meyakinkan Allah itu maha besar. Lepas itu tasdikkan dalam hati kita, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, ataupun sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum ataupun imam kerana Allah Ta'ala. Itu dia makna cantiknya kelakuan. Tak boleh ingat ke lain. Kita ni bermunajat dengan Allah. Serupa kita mengaji juga. Di dalam adab-adab kita mengaji, sama ada mengaji di depan ataupun jauh-jauh kita mengaji di masjid ataupun pondok-pondok dulu mengaji di dalam balasah, maknanya mengaji di dekat tok guru kita. Ada yang mengaji di atas tangga, maknanya ada yang tak nampak tok guru tu pun tak nampak, maknanya beribu-ribu orang mengaji. Jadi artinya adab kita mengaji, walaupun lokasi kita bagaimanapun, nak cahaya ilmu itu kita naklah berdisiplin. Artinya kita fokus kepada yang diucapkan. Bukan mudah itu rahsia kita mengaji ni. Kita fokus kepada yang diajarkan. Sebab itu saya khabar kamera tu hendaklah dibuka. Itu dia. Kamera tu hendaklah dibuka. Kita berhadap. Saya nampak tuan-tuan nampak saya. Lepas tu tuan-tuan dengar saya pula dengar cakap. Mic tak tutup, cakap saja. Itu maknanya dua hala di dalam adab kita mengaji. Jadi di dalam adab kita mengaji, kita pandang. Kalau tuan-tuan tutup kamera, makna dengar saja. Jadi kita pandang, saya tak nampak. Contohnya. Tak apa, tak buka kamera pun. Tak ada hal. Yang penting mic jangan buka. Orang bagus macam guru kau tak nampak muka. Ya? Orang bagus lah tak nampak muka. Macam tak ikhlas ke. Maksudnya begitulah. Buka kamera belaka. Bagus sungguh. Mana ilmu tu beramal lah. Saya kata nak nampak muka, buka selalu. Jangan susah hati. Tak akan soal. Kalau nak soal boleh juga. Senarai nama ada. Senarai nama menggelepar pula kalau kena soal. Nama ada di depan skrin saya ni 100 orang namanya. Ramai. Nama ada, bukan kita tak soal. Jangan susah hati. Maknanya nak memberi jelas komunikasi kita di samping dengar. Lepas tu kita pandang, saya pandang wajah tuan-tuan pandang wajah saya. Tuan-tuan 100 orang ni mesti nampak saya. Lepas tu tuan-tuan pula malu pula tutup kamera. Pemalu sangat. Jadinya dua hala, ibarat kata. Dua hala. Jadi dua hala tu kepada cakap saya tu fokus. Untuk makluman tuan-tuan, kalau kelas tafakuh PD, saya mengajar hari Sabtu tu, tauhid dengan apa nama ni, fiqh, belajar maknanya Yayasan Pahang ni. Benda-benda yang saya cakap tu akhir sekali tuan-tuan tanya, rodong-rodong mengaji tafakuh PD. Saya tanya sampai ke nama kitab apa saya tanya. Benda yang saya cakap tadi, sebut gini. Itu maksudnya kalau dia fokus
dengan terang dia boleh jawab. Saya kata di dalam kitab i'anah. I'anah contohnya. Bab ini di dalam kitab i'anah, nikahul musyrik. Nikahul musyrik di dalam kitab i'anah. Saya khabar tu. Lepas tu saya soal balik. Nak tamat kuliah saya soal balik. Dalam kitab apakah berkenaan dengan orang kafir masuk Islam ni? Maknanya orang kafir masuk Islam ni, masa dulu dia kafir, lepas tu kedua-dua suami isteri masuk Islam. Dengan syarat masa kafir dia tu dia ada agama. Tak kira lah agama panjat pokok ke, agama busuk jantan, tak kira. Maka diiktiraf perkahwinan itu, saya kata tajuknya nikahul musyrik. Lepas tu saya soal balik. Apakah tajuk yang orang kafir masuk Islam? Dia dah kahwin masa kafir dulu. Pelajar-pelajarnya jawab al-musyrik, nikahul musyrik. Kita apa? Dia jawab i'anah. Saya i'anah, kadang-kadang saya tak sebut. Saya sebut i'anah saja. Saya sebut, saya khabar i'anah, nama panjangnya. Maka sahabat-sahabat kita di kelas tafakuh, saya semua sebut-sebut kitab-kitab tu, sahabat-sahabat kita dapat menjawab walaupun saya sebut dalam pengajian ketika ini i'anah. Dia jawab i'anatut talibi. Itu kita fokus. Kita fokus apa nama ni berkenaan dengan ilmu itu. Berkenaan dengan ilmu itu walaupun kita berjauhan. Walaupun kita berjauhan di zaman canggih ni, zaman IT, zaman teknologi, kita boleh bertatap muka, boleh mendengar. Kalau kita dulu-dulu tahun 70-an, tahun 80-an tak nampak, kalau masjid tutup lah. Tak merasa kita mengaji secara maya orang kata. Tetapi hikmah daripada COVID ni juga, maka kita berkesempatan kita dapat mengaji. Kerana bahawasanya takabur dan penyayang dan penakut dan melebih-lebihi itu haram dan tiada dapat nak memeliharakan daripadanya. Maknanya dia sebut kita dapat memelihara perkara-perkara begini melainkan kita mengaji tasawuf. Mengaji tasawuf. Melainkan dengan mengetahui ilmu itu. Ilmu kita tahu, pemurah, penyayang, penakut, berani. Jadi kita tahu ilmu yang berkait dengan itu, ataupun disebut dalam kategori agama kita ni ilmu tasawuf. Mengetahuikan barang yang melawan akan dia. Makna kita tahu penawarnya. Kita tahu penawarnya. Jadi dalam kitab di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Dia menyebutkan sifat-sifat yang tak molek ni. Sifat-sifat yang tak molek. Dia sebutkan sifat-sifat yang tak molek. Sifat-sifat yang tak molek ni ada lawan dia. Maknanya sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah. Ataupun sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Ada 10. Sifat yang tercela. Syarruhu ta'am. Banyak makan yang mendatangkan penyakit. Lepas itu dia sebut syarruhul kalam. Banyak berkata-kata yang tidak berfaedah. Lepas itu marah, dengki, kedekut, kasih kepada kemegahan. Lepas itu kasih kepada dunia, membesarkan diri, ujub, pelik ke diri sendiri. Lepas itu riak, suka menunjuk-nunjuk. Itu sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela. Lawan dia taubat, khaufun, takut.
Lawan dia taubat, kita bertaubat kepada Allah. Banyak dosa, taubat. Khauf, kita takut kepada Allah. Zuhud, bersederhana. Sabar, sabar dalam beribadat, sabar dalam kehidupan. Syukur, apa yang dikurniakan oleh Allah, nampak ataupun tak nampak. Ikhlas, 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 tawakal, kasih kepada Allah, redha dengan qada Allah. Lepas itu ingat kepada mati. Dalam kitab penawar bagi hati. Di dalam kitab penawar bagi hati. Dia menyebutkan lawan-lawannya, artinya sifat tercela kita lawan dengan sifat yang terpuji. Eloklah diri kita ni. Eloklah diri kita ni. Jadi kalau kita nak khusyuk sembahyang, ilmunya tahu makna. Tahu makna. Tahu makna bacaan. Kalau tak tahu makna bacaan, kita nampak tulisan-tulisan yang kita baca. Kalau tak nampak tulisan-tulisan yang kita baca, maka last sekali kita dengar apa yang kita baca. Kita dengar apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Perkataan Sami Allahu liman hamidah tu kita nampak ataupun tahu maknanya. Lah sekali nak khusyuk di dalam sembahyang kita ni, aku sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya. Itu dia sebut, maknanya kita tahu lawannya. Maka wajiblah atas tiap-tiap manusia mengetahui akan dia. Maknanya kita ni wajib tahu berkenaan dengan ilmu perangai. Kita ni baik ke, kita ni jahat ke. Kadang-kadang kita ni khabar, oi kita baik sangat. Kita baik sangat, tetapi lakonan saja. Lakonan saja. Begitu juga kita ni rajin pergi ke masjid. Kita ni baik sangat, rupanya nak menunjuk-nunjuk. Contohnya rajin sangat belajar, rupanya nak kalau orang tanya, awak macam mana ni? Tak adalah kuliah. Musim-musim PKP ni, musim-musim apa nama ni, masjid tak boleh kuliah. Saya kuliah sama. Kuliah seminggu 4 kali. Kitab pelita penuntut, kitab muktah. Maksudnya kalau dia bercerita untuk tujuan berdakwah supaya sahabat dia ni mengaji sekali walaupun masjid surau tak buka, tak apa. Bagus. Tetapi dia istilah cakapnya mengepok. Tahu mengepok? Mengepok tu tahu, kena minum air dulu sebab mengepok. Bismillah. Itu. Bila kita mengaji tasawuf ini, ikutlah resmi padi, makin berisi, lebat buahnya, buah padi ni makin berisi. Maknanya tak tunjuk pandai. Tak tunjuk pandai walaupun kita pandai. Sebenarnya kadang-kadang walaupun kita tak tunjuk pandai, walaupun kita pandai, setan pun masuk juga. Awak ni tak tunjuk pandai, tapi awak sebenarnya pandai. Malaslah kawan menunjuk pandai. Terpeleok juga kita. Tergelincir juga. Saya dulu zaman kerja Jabatan Agama dulu, pena temeduga imam Korea ni, imam dulu pena temeduga. Lepas itu ada satu tempat pejabat kadi, saya tak sebut daerahnya, dia ni calon imam, urus dia panggil haji sekian. Masuk, penanya bertiga. Saya ni bahagian fiqh, sahabat kita ni bahagian Quran, sahabat kita seorang lagi bahagian keterampilan. Jadi bahagian Quran tu apa nama ni, Quran ni lah. Bahagian fiqh ni hukum hakam. Bahagian keterampilan ni maknanya nak temu duga imam, nak tengok
pakai macam mana. Kalau bersongkok, berkepiah, pedok, maka potong markah. Itu keterampilan tu. Jadi saya nyok dulu. Minta maaf Haji. Saya ni kertas ni minta tanya ke Haji. Sebenarnya saya tipu je, kertas kosong. Kertas kosong. Saya tak ada pun soalan-soalan. Saya khabar, Haji ni minta maaf Haji. Oleh kerana ada soalan sini, Haji ni pernah ke jadi imam? Oi Ustaz, saya di Mekah nak jadi imam. Mengepak selalu. Makna di Mekah dia pergi haji, orang suruh jadi imam. Agaknya suruh jemaah 2, 3, 4 orang ni boleh dia sebut tu menjadi imam Mekah. Saya khabar sudah baik imam Mekah ni. Lepas itu Imam hotel depan dulu. Imam di hotel agaknya. Itu nak khabarkan mengepak tu tak boleh. Itu sifat-sifat tercela. Maknanya patutnya saya minta maaf lah Ustaz. Makna adalah sesekali dua menjadi imam. Makna kendor sikit. Tapi oleh kata imam di Mekah, makna imam di Mekah tak khabar imam di hotel. Saya kata kemaslah imam di Mekah ni. Syarat jadi imam berapa? Terlentang. Syarat jadi imam mesti erti mengaji di khabar. Saya kata bukan syarat itu. Bukan syarat itu. Umpamanya. Jadi oleh kerana itu mengepak orang kata. Jadi tak baiklah kita berperangai ataupun bersifat. Ya. Ustaz, kita nak solat dulu ni. Nak solat isyak dulu. Sila. Saya okay. kalau berhenti kau tak mengaji lah. Tak mengajar lah. Okay. Yang penting Cikgu Mat, itu pun salah faham juga. Maknanya kita belajar ni aula. Sebabnya isyak panjang. Kita bukan berborak kosong, kita mengaji. Mengaji ni lebih utama. Walaupun semayang tu utama, kita mengaji ni nak memahami agama semayang isyak sampai ke subuh. Maksudnya kalau waktu pendek, tak apalah. Terserahlah. Cikgu Mat nak semayang, sila. Kalau saya tak mengajar lah dah. Kalau berhenti, tak mengajar lah dah. Terserah. Cikgu Mat, sila nak semayang. Saya ni mengajar dulu. Lepas itu, maka wajiblah atas manusia mengetahui akan ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita buat. Ilmu yang berkaitan dengan perangai ataupun tasawuf. Begitu juga ilmu yang berkaitan dengan fiqh. Berkaitan dengan fiqh. Maknanya kita tahu perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum hakam. Hukum hakam. Contohnya pengajian mana aula semayang isyak dengan mengaji kitab. Tu dia. Mana aula? Kalau kita mengaji, aula kita muzakarah ilmu. Sebabnya ilmu itu mendatangkan manfaat kepada kita seumur hidup. Seumur hidup. Jadi kena faham. Dan hanya sesungguhnya telah mengarang oleh As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal Al-Syahid Nasiruddin Abul Qasim akan sebuah kitab pada bicarakan perangai-perangai. Bicarakan perangai-perangai. Kitab yang yang berkait dengan perangai-perangai. Perangai-perangai ataupun akhlak. Jadi kalau kita tengok di dalam kitab asal dia, Ta'limul Muta'allim dalam kitab Arab, dia sebut Syekh Nasiruddin Abul Qasim ni mengarang kitab. Apakah nama kitab tu? Dalam kitab asal ni disebut. Kitab Arab ni dia sebut
Syekh Nasruddin ni mengarang kitab apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Agak-agak dia tak sebut kitab situ. Kalau dalam syarah di asal ni dia sebut. Siapa tahu? Jadi poinnya, kalau kita semayang isyak tadi, saya nak sebut ni, kita akan tak dapatlah poin ilmu tu. Itu aula mengaji ilmu. Kitab yang dikatakan ini kitab Al-Akhlaq. Nama dia. Nama kitab Al-Akhlaq. Itu poin dia. Sebab itu menuntut ilmu itu utama. Al-Akhlaq. Dia mengarang kitab akhlak. Kitab akhlak ni kitab moral. Kitab moral ataupun perilaku. Di dalam kitab-kitab tasawuf ni membicarakan tentang akhlak. Tentang akhlak. Jadi kita nak sebutkan contohnya kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin ni menyebutkan di dalam kitab ini kisah adab-adab. Kisah adab-adab. Muka surat 130. Kitab Hidayatus Salikin ni. Perangai ni. Dia sebut benda. Faslun fi adabil Jumu'ah. Ini suatu pasal pada menyatakan adab Jumaat. Imam Al-Ghazali, i'lam annal Jumu'ata 'idun min a'yadil mu'min. Seterusnya dia khabar. Panjang ni ayat Arab ni. Ketahui olehmu bahawasanya hari Jumaat itu satu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukmin, iaitu hari raya yang mulia, menentukan Allah Azza wa Jalla dengan dia umat ini, yakni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya itu satu saat yang mustajab, yang tiada mustajab doa, yang tiada tertentu, tiada dibetuli akan dia oleh seseorang hamba Muslim meminta doa akan Allah Ta'ala di dalamnya akan sesuatu hajat, melainkan memberi ya Allah akan dia, akan seseorang, akan hajatnya hajat hamba. Bermula adab hari Jumaat. Kita sembahyang Jumaat dah banyak dah. Daripada kecil. Adab benda. Itu akhlak dipanggil. Kita hari Jumaat tu beradab. Beradab artinya nak menunaikan sembahyang Jumaat tu dengan penuh adab, sebab Jumaat tu tertentu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertentu ia dengan doa yang mustajab. Doa mustajab apabila hari Jumaat. Dia kata adab hari Jumaat tu berapa perkara? Siapa mengaji Hidayatus Salikin? 20. 20. Di dalam Hidayatus Salikin 20 adab. Agak-agaknya adab benda. Itu dia. Itu dia punya nak kabarkan kita ni belajar membicarakan adab ataupun akhlak ataupun perangai. Nak sebut satu dalam kitab Hidayatus Salikin. Pertama, 20 adab ni pertama, hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Khamis. Pada hari Khamis lah bersedia untuk hari Jumaat. Mana niat aku ni hari besok, hari Jumaat. Bermakna hari Khamis ni mana dinisbah ke hari Jumaat mula maghrib. Itu adab. Adab kita ni malam Jumaat melepak sana melepak sini
sebelum PKP ni lah, melepak sana melepak sini, itu ada apa nama ni, hari Jumaat 20 perkara. Tahu tak kita 20 perkara? Seperti mana yang disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin. Saya sebutkan muka surat 130, 131, 132 sampai muka surat banyak. Panjang. Panjang. Apa nama ni? Adab Jumaat ni sampai muka surat 149. 149. Maknanya tengok kitab pesen saya ni. Dia ni cetak baru dah. Sekarang ni cetak baru, saya sebut ni tadi 130 cetakkan Darul Mu'arif. Darul Mu'arif. Disebut Hidayatus Salikin ni sebut 20 perkara. Jadi cetakan lain tu saya tak tahulah. Jadi nanti tuan-tuan jangan khabar saya pedah. Ustaz ni khabar saya tengok dalam Hidayatus Salikin tak ada. Dalam Hidayatus Salikin tak ada pun. Awak tengok buku Rumi. Buku Rumi muka surat lain lah. Muka surat kitab pesen ni. Pesen ni. Khairi ada kitab gini lah. Kitab Hidayatus Salikin. Kitab Rumi 154. Berbeza dah. Berbeza kitab Rumi. Itu nak saya khabar. Ustaz Saharudin ni pendakwah sangat, dia bagi kuliah. Khabar muka surat gitu. Hentar saja dia menipu kita. Maka tak reda ilmu. Tak reda ilmu mempendakwahkan. Saya mengajar, saya ada kitab betul. Makna saya nak khabarkan setengah-setengah orang ni dia pesen kita, ustaz tu khabar kitab itu kitab ni, try lah buka. Try lah buka. Kita bukan temberang kosong. Maknanya nak mengajar ni rujuk dulu. Nak mengajar rujuk benda-benda yang kita nak cakap tu, standby kitab. Standby kitab. Penawar bagi hati tadi ada. Di kitab Kitrul Ghaisiyah ada. Bukannya sembang di kedai kopi. InsyaAllah 5 minit lagi. 5 minit lagi. Seterusnya, apa nama kitab ni tadi? Kitab yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin. Al-Akhlaq. Al-Akhlaq, kitab dia tu. Bermakna dia ni mengarang kitab kisah perilaku ataupun perangai ataupun kita kata ilmu tasawuf. Maka wajiblah atas tiap-tiap orang Islam memeliharakan perangai. Perangai ni maksudnya akhlak. Memeliharakan perangai dan kelakuan. Maksudnya perangai dan kelakuan ni, perangai dan kelakuan artinya perangai zahir dan perangai batin. Perangai zahir dan perangai batin. Kelakuan zahir dengan kelakuan batin. Taat zahir dan taat batin. Jadi naklah terlepas daripada maksiat zahir, maksiat batin. Itu Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali sebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah disebutkan berkenaan dengan taat itu, maka wajiblah kita memelihara. Maknanya saya nak sebutkan semayang Jumaat, hari Jumaat itu tadi sampai 20 perkara. Sampai 20 perkara. Nombor satu dia khabar kita mensediakan diri kita daripada hari Khamis. Petang Khamis tu dah bersedia. Lepas itu malam Jumaat itu bukan saja-saja, makna berbuat bermacam-macam ibadat. Hari raya, dia kata apa nama ni, hari raya. Hari raya
dia punya matan asal dia, i'lam annal jumu'ata 'idun min a'yadil mu'minin wa huwa yaumun syarif qad khassallahu azza wa jalla bihi hadhihi al-ummah wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha hajatan illa a'tahu iyyaha. Itu di dalam matan asal dia. Di dalam matan asal dia Imam Ghazali. Imam Ghazali ni menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini bukan kitab Imam Ghazali. Syekh Abdul Samad Palembani ni dia menterjemah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Menterjemah kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali dia beri nama Hidayatus Salikin. Itu dia Syekh Abdul Samad Syekh Abdul Samad Palembani. Jadi di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, kitab-kitab yang berkait dengan tasawuf ni, banyak kitab-kitabnya sepatutnya kita mengamati di dalam tingkah laku kita, di dalam beramal ibadat, di dalam pergaulan kita, naklah memahami adab, tata cara, tata susila, kita kata apa? Lebih tepat lagi akhlak. Masuk masjid, akhlak dia macam mana? Nak mengambil air semayang, akhlak dia macam mana? Nak semayang, akhlak macam mana? Jadi oleh kerana kita tak mengaji akhlak, maknanya nak masuk kepada sesuatu. Lepas tu di dalam mengaji ilmu, dalam menuntut ilmu ni, akhlak dia, adab menuntut ilmu. Adab nak masuk di dalam pengajian itu, adab belajar, adab dengan guru. Lepas tu guru pula adab dia nak mengajar, adab dia dengan murid. Adab dia dengan murid. Saya tengok tadi, saya masuk ke dalam grup kitab Jawi tu, Tuan Guru Baba Ismail, Allah yarham, dia meninggal hari Jumaat hari tu. Menantu dia bercerita, memaklumkan bahawanya Tuan Guru ni, Baba ni, sebelum dia meninggal tu, pagi Jumaat dia, sebelum dia meninggal tu, dia berwasiat, Allah orang alim. Berwasiat. Nombor satunya, dia berwasiat kepada tok guru. Tok guru. Petani ni banyak ulama-ulama. Banyak ulama. Tok guru, sekiranya dia meninggal, minta tok guru ni semayang mayat dia. Kalau dapat pergi, semayang. Tak dapat pergi, semayang gaib. Lepas itu keduanya, dia minta anak-anak murid dia semayang ke dia. Yang ketiganya, dia minta maaf daripada tok guru ni salah silap dia. Yang keempatnya, dia minta maaf ke semua anak-anak murid dia. Minta maaf. Itu jadi orang alim ni beradab sangat. Beradab. Lepas tu dia suruh baca Qul huwallahu ahad 11 kali, hadiah kepada dia. Lepas itu dia suruh wasiatnya sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah. Reti sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah reti. Reti dah belajar dah. InsyaAllah. Itu wasiat daripada Tuan Guru, Allah yarham. Itu maknanya adab-adab nak meninggal, menghembuhkan nafas terakhir, beradab juga. Beradab juga. Maksudnya dia memesan kepada ahli ulama. Dia ni ahli ulama juga. Dia guru. Dia memesankan itu, minta, maknanya ahli ulama ni meredai dia. Minta syafaat, membantu. Membantu. Dia minta semua. Maknanya orang yang diajar berkenaan dengan adab. Adab ni penting. Jadi oleh kerana itu, pengarang kitab kita ni, di samping ilmu tauhid, dia tak sebut ilmu tauhid,
dia tak sebut, maknanya kita ni sah dah. I'tiqad kita dah sahih. Yang ditekankan nombor 2 iaitu ilmu fiqh. Seperti mana yang saya sebutkan pada mukadimah tadi. Lepas tu yang kedua berkait dengan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Penting sangat perkara-perkara yang sedemikian rupa. Sebab itu orang tua-tua kata biar kita tak ada harta tetapi kita bersopan santun. Kita maknanya walaupun kita tidak ada harta, makna kita beradab. Itu peri penting berkenaan dengan adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi kata aku tidak dibangkitkan maknanya kepada kamu ini melainkan untuk menyempurnakan, untuk mengelokkan akhlak. Jadi di dalam agama kita disebut sebagai ilmu tasawuf yang membincangkan berkenaan dengan akhlak, tingkah laku, perangai. Tingkah laku, perangai ni disebut sebagai akhlak, ataupun di dalam ruang lingkup berkenaan dengan ilmu tasawuf. Jadi kita belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf. 3 lengkap. 3. Tauhid mengesahkan i'tiqad kita. Nak mati esok takut. Mengesahkan i'tiqad kita. Jalan-jalannya. Yang kedua, fiqh untuk mengetahui syariat. Yang ketiga, tasawuf untuk membetulkan akhlak kita. Kadang-kadang kita ni rasa tahu. Tapi sebenarnya tak tahu. Rasa betul dah beramal, sebenarnya tak beramal. Saya suka mengambil contoh. Maknanya perkara-perkara yang kecil-kecil. Kita mengambil air sembahyang. Oh, kelas budak kecil pun tahu mengambil air sembahyang. Budak kecil pun tahu mengambil air sembahyang. Cuba kita teh perkara-perkara sunat yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab fiqh. Berapa perkara sunat ketika mengambil air sembahyang? Jawab. Bismillah. Berapa perkara yang tepatnya ketika kita mengambil air sembahyang? Saya sebut dalam kitab Fathul Qari. Berapa? Kita lama dah mengambil air sembahyang. Dalam kitab Fathul Qari, kalau tak salah saya, berapa? Kita mengambil air sembahyang 10 perkara. 10 perkara sunat ketika kita mengambil air sembahyang itu dalam kitab Fathul Qari. Syarah dia hasyiah dia, hasyiah Baijuri ataupun At-Tawshih ala Fathul Qari. Tu dia. Kita rasa tahu dah sebabnya mengambil air sembahyang sama. Satu. Yang kedua, kita rasa kemah dah. Niat nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, sapu kepala, sapu telinga, kita basuh kaki, kemas. Tetapi tahu tak kita sebut dalam kitab Mahalli. Sebut di dalam kitab Mahalli berkenaan dengan mustahabbun fi a'dha'il wudu'. Makna mustahabbun sunat kita berzikir di dalam anggota wuduk tu. Berzikir ni maknanya baca doa. Disebutkan oleh Syekh Mahalli dalam kitab Mahalli, ataupun di dalam kitab Qalyubi di tepi tu, kitab Mahalli. Qalyubu Umairah. Di dalam kitab Qalyubi di tepi. Lepas tu ada sebiji betul kitab Mahalli. Kitab Mahalli. Tebal kitabnya. Kitab Mahalli namanya. Dia kata
Allahumma hfaz yadi min ma'asika kulliha, membasuh tangan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, berkumur. Allah ma'arihni ra'ihatal jannah, masuk air dalam lubang hidung. Lepas itu Allah mabayyit wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh, ketika membasuh muka. Ketika tangan kanan Allah ma'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika tangan kiri Allah mala tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i zahri. Ketika menyapu kepala Allah maharrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ketika telinga, basuh telinga Allah maj'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ketika kita membasuh kaki Allah mathabbit qadami ala sirati yawma tazillu fihil aqdam. Bermakna kalau kita tak tahu, tak apa, tak tahu. Tapi kita rasa lengkap dah dalam mengaji fiqh berkenaan dengan air sembahyang ni, rupanya banyak lagi kita tak tahu. Itu dipenting mengaji fiqh. Dia suruh kita mengaji fiqh. Lepas tu dalam segi mengambil air sembahyang juga, kita satu perkara kita lupa. Ketika nak mengambil air sembahyang, satu perkara penting juga, iaitu kita hendaklah disunatkan menghadap kiblat ketika kita mengambil air sembahyang. Kawan tak pernah rasa kawan mengambil air sembahyang ke matahari hidup, matahari terbit. Sebabnya kolah di masjid tu menghadap situ. Jadi kita tak teliti apabila kita tak mengaji fiqh. Lepas itu terakhir sekali, setelah selesai kita mengambil air sembahyang, apa kita baca? Kalau orang mengaji tahulah. Apa kita baca? Doa wuduk. Doa wuduk. Kita tahu dah doa wuduk. Ayat kursi. Ayat kursi yang tak tahu. Kalau kita tak teliti, doa tu memang orang tahu. Tetapi ada dua lagi, iaitu ayat kursi dengan inna anzalna. Jadi nombor satunya kita baca doa wuduk. Lepas itu yang kita baca ayat kursi. Lepas itu kita baca inna anzalna. Rujuklah dalam kitab Al-Jauharul Mawhub, Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani. Di dalam kitab Al-Jauharul Mawhub. Itu peri pentingnya di dalam kita mengaji fiqh. Jadi ringkasnya, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, nak sebutkan bahawasanya yang pertama sekali ringkasan yang kita mengaji pada malam ni, di samping kita belajar ilmu fiqh, diberi motivasi kita belajarlah ilmu fiqh, mendetaillah ilmu fiqh, memahamilah ilmu fiqh, mengaji sungguh-sungguh ilmu fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, mengaji sungguh-sungguh ilmu fiqh. Dia kata hendaklah kita mengaji juga ilmu yang berkait dengan perangai ataupun tingkah laku manusia ni. Tingkah laku manusia ini artinya kita mengaji tasawuf ataupun kita mengaji akhlak. Apa artinya ilmu menggunung sekalipun jika kita tidak ada akhlak? Kita tidak ada akhlak. Sebab itu di dalam pengajian kita berkait dengan wirid-wirid, doa-doa, amalan-amalan, segi akhlaknya hendaklah kita dapat daripada lidah guru. Sebab itu sistem orang mengaji pondok, sekolah Arab, maknanya sistem menghafal. Menghafal depan guru, depan ustaz. Apa sebarang bentuk. Tuan-tuan kalau tak percaya berkenaan dengan hafal-hafal ni, hafal dengan guru, hafal dengan baca-baca sendiri. Beza.
Perbeza ataupun kita berijazah. Berijazah. Apa nama ni, ambil daripada guru betul. Bukan ambil hafal dalam majalah gila-gila, dalam majalah ambil dalam majalah gila-gila berdoa. Tak logik lah. Maknanya walaupun kadang-kadang doa itu disebut betul, tetapi lidah guru, lidah guru kita ambil barakahnya lebih. Barakahnya lebih daripada kita kecil mengaji sampai ketua tak lupa. Tak lupa. Itulah manfaat daripada guru. Kita berijazah dengan guru. Kalau tidak, lentar puka, sekejap ingat, sekejap tak ingat, apa begini, makna hasil daripada kita menghafal sendiri. Maka wajiblah apa nama ni, orang yang belajar ni daripada orang Islam mestilah nak belajar ilmu kelakuan. Maknanya dengan adab ataupun tingkah laku, perangai, akhlak itu menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nabi pun nak membetulkan akhlak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maknanya Rasulullah itu dibangkitkan untuk membetulkan akhlak kita. Sebab itu dia sebut adab-adab. Jadi insya-Allah setakat itu dulu kita bicarakan pada malam ini. InsyaAllah malam besok kitab baru Miftahul Murid berkenaan dengan ilmu tauhid, ilmu sifat 20 Syekh Zainul Abidi, karangan Syekh Zainul Abidi, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. Terima kasih semua. Sama-sama Tuan Guru. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Lagi belajar banyak lagi tak tahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mic Ustaz dah buka mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu Mat, semai isyak lah. Baru sudah syak. Aku dah ada ubat tahlil tadi. Ada tahlil pula. Menjadi imam ke? Oh, ada. Tadi ada tahlil pula tadi ni. Baru habis. Tak pergi tahlil? Dah tahlil ni tadi. Ada lepas isyak tadi tu buat tahlil. Baru habis. Bagus. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya.
Esok ke pejabat ke tak Tuan Guru? Oh, esok ada ISO. Oh, WhatsApp saya bila tak pergi ke pejabat. Ah. Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama je. Saya keluar dulu Tuan Guru. Ya, Pak Ada. Selamat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Haji. Apa khabar? Ada. Tompak. Alhamdulillah. Ya. Apa yang mana? Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Cikgu Mat tutup mic. Cikgu Mat bising. Pasal dengar ni ada tengah bawa kereta. Tutup. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Aduh, Cikgu Mat ni. Bagi signal pula dah. Ustaz, saya dengar perkabaran tadi Cikgu Midi rasanya ICU rasanya. Cikgu Midi, Kalau tak salah lah tadi. ICU. Katanya ICU, isteri dia mungkin keluar besok. Oh. COVID. Dia satu keluarga kena, anak dia yang cikgu mengajar mana pun katanya ada kena je. Oh. Jadi dia keluar. ICU di mana? Tak silap saya di Kuantan rasanya. Kuantan. Allah. Syafahullah. Isteri dia yang kena. Zon, ada dengar cerita? Aku tak dengar ni. Saya tadi yang Abnana cerita tadi. Ya. Dia masuk hospital bila? Alah, katanya serius juga. Moga-moga dikurniakan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Betul lah. Imam Amir pun tak ada pakai tahu ni. Nampak Man ada type tadi, dia kapal tahap 3 apa tu. Oh, serius jugalah ya. Sebab katanya keluarga dia semua tak vaksin. Tak vaksin. Tak vaksin semua. Mana semua keluarga dia kena? Katanya dia tak nak vaksin apa gitulah. Dia dengar ada orang cerita tadi. Dia tak mahu ambil. Oh, tak ambil. Tak. Dia kata ada sesiapa dengar cerita dia
orang tak berkata lah cerita tu. Hospital Kuantan ya? Kata silap tadi dengar dia orang kata ICU. ICU. Tak sedar ke benda? Pakai oksigen lah ICU ni. Biasanya kalau tu dia bagi oksigen lah. Oh. InsyaAllah mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ataupun dia macam ada orang sini, orang tu dia tidur kan, dia kencing manis kuat, katanya jantung dia terlampau laju, dia tidur kan. Ditidurkan. Ada yang orang dekat sini lah, kampung ni belakang dekat-dekat apa ni yang terkecil kan. Tempat Yusuf khabar tadi hak Pulau Jawa meninggal ya? Ada seorang? Yang Pulau Jawa tu yang katanya meninggal di tandas dekat Kemang tu. Tandas tempat. Buat nampaknya COVID ni. Oi, jangan main-main lah. Jangan main-main. Ambil lah vaksin. Sebagai Sekurang-kurangnya apa nama ni, ada penahan. Ada penahan sikit ubat. Ya. Undur diri dulu. InsyaAllah janji. Sila. Sila. Tuan-tuan, esok pula. Assalamualaikum.